Kalau kita lihat Pakatan Pembangkang ini pun dia terbentuk secara kebetulan. Dia bukan terbentuk secara gagasan. Bukan niat mereka untuk bersatu dalam mencari persamaan mereka untuk kononnya menjadi pemerintah yang lebih baik. Tidak. Niat mereka secara kebetulan iaitu kerana dengki dan hasad iri hati kepada BN, Barisan Nasional, yang sekian lamanya kita telah memerintah dan mentadbir negara cukup baik dan menang pada setiap kali pilihan raya 12 kali yang lalu. Jadi bila melihat kejayaan kita bertimpa-timpa, jadi mereka bersatu hati kerana iri hati. Mereka bersatu kerana sakit hati. Mereka bersatu kerana hasad dengki. Jadi persatuan mereka itu adalah berasaskan kepada sifat-sifat yang keji. Itu sebab bila kita tengok banyak tindakan-tindakan mereka tidak mempunyai perancangan yang terperinci. Itu sebab bila tiada perancangan, maka kesannya ialah tindakan-tindakannya tidak akan selari mengikut kehendak dan kemahuan masing-masing. Dia tak akan dapat satu kenyataan yang konsisten, yang uniform, yang sama di antara parti. PAS demikian, PKR demikian, DAP demikian. Dan mimpi mereka pun berbeza-beza. Kita tidak ada satu yang boleh bina keyakinan kita bahawa Pakatan Pembangkang ni boleh menjadi pentadbir dan boleh menjadi pemerintah yang lebih baik daripada UMNO di dalam Parti Barisan Nasional. Itu sebab kalau mereka turun mengatakan yang mereka akan menjadi kerajaan yang lebih baik, kita lihat saja bukti di 5 negeri yang mereka perintah, di Kelantan, di Pulau Pinang, di Kedah, di Selangor dan juga di wilayah Persekutuan. Majoriti kerusi mereka menang. Tengok apa berlaku, krisis air di Kelantan. 20 tahun mereka merintah, air tidak selesai sampai hari ini. Selangor, lihat bagaimana janji-janji kepada rakyat yang mereka tidak tepati. Mereka bohong, tanam tebu di pinggir bibir, janji manis. Jadi ini semua menampakkan kelemahan dan kedaifan mereka dalam mentadbir dan mengurus kerajaan. Jadi lebih-lebih lagi bila Selangor kata nak pilihan raya kemudian, PAS kata nak ikut, DAP pula tak bersama dengan Selangor. Ini semua adalah kecelaruan yang menampakkan bahawa mereka tidak ada motif untuk menambah baik negara ini berbanding dengan masa-masa yang lalu. Kerajaan negeri Kedah pula ditadbir dan diurus secara remote control daripada pusat. Tak pernah berlaku dalam sejarah negara demikian rupa. Jadi ini semua adalah bibit-bibit yang menampakkan kelemahan serta kepincangan mereka dalam mentadbir dan mengurus negeri. Kalau negeri ini pun tidak boleh dikuasai, tidak boleh ditadbir urus dengan baik, macam mana kita rakyat boleh mengharapkan mereka untuk mentadbir dan mengurus kerajaan pusat yang sudah pasti lebih banyak kompleksiti, yang sudah pasti lebih banyak perkara-perkara yang perlu diambil kira dalam mentadbir urus kerajaan pusat kelak. Rakyat Malaysia adalah kumpulan rakyat yang tinggi kebijaksanaannya. Mereka cukup bijak untuk menilai yang mana satu kerajaan yang bercakap, bekerja, menunaikan segala janji, menepati segala janji mereka, dan mana satu kerajaan yang hanya menanam tebu di pinggir bibir atau lip service. Jadi di sana sebenarnya saya tidak risau kerana kerajaan yang ada sekarang ini di bawah pentadbiran Datuk Seri Mohamad Najib Tun Razak, kerajaan pusat yang sedia ada ini adalah kerajaan yang telah terbukti kewibawaannya semenjak hari pertama merdeka sehinggalah 55 tahun kita menjadi kerajaan yang berwibawa, yang telah mengotakan setiap kata kita, yang telah membuktikan kepada dunia bahawa dalam konteks masyarakat majmuk yang bukan saja kita berbeza tetapi kita sensitif di antara satu sama lain dengan usul keturunan yang mencapai. Saya lihat kerajaan Malaysia hari inilah yang terbaik di dalam mengurus dan mentadbir maslahat kehidupan ini. Dunia menghormati kita. Sudah pasti rakyat di negara ini tahu kita nak hidup di dalam keadaan selamat, aman dan makmur, dan kita tahu kerajaan Barisan Nasional UMNO tunggaknya pada hari ini
telah pun membuktikan kewibawaan mereka, dan rakyat Malaysia tetap mengimpikan kehidupan yang lebih selamat, lebih aman, lebih makmur di bawah kerajaan yang sama. Rakyat cukup bijak untuk menilai yang mana satu kaca, yang mana satu permata.